Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah strategi Nabawi dalam pemulihan ekonomi negara, aplikasi dan solusi dalam menghadapi pandemik. Untuk makluman semua, Dr. Nizamuddin akan membincangkan tajuk ini sehingga jam lebih kurang 2.45 petang. Kemudian kita akan buka untuk sesi soal jawab dan insya-Allah kita akan tamatkan pada jam 3 petang. Ya, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Dr. Nizamuddin Zakaria untuk membincangkan tajuk ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Farah, para kaki tangan akademik, Pusat Pengajian Teras dan juga warga yang sedang mengikuti Kalam Mufid pada sesi petang ini untuk kita diskusikan tentang strategi An-Nabawi dalam menghadapi krisis ekonomi ataupun boleh dipanggil azmah al-iqtisadiyah fi lughat al-arabiyah dan bagaimanakah solusinya dalam menangani COVID-19. Tajuk ini saya cuba untuk dipaparkan dengan diskusi yang agak padat dan ringkas. Cuba ringkaskanlah, walaupun maklumatnya agak padat juga, tetapi cuba saya ringkaskan dengan poin-poin yang berdasarkan latar belakang sirah Nabi Muhammad SAW. Bertepatan juga kursus sirah Rasul ini diajar di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah sebagai kursus wajib di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Terus saya pergi kepada perkara yang paling asas lah, bahawa ekonomi di Yathrib sebelum hijrah Rasulullah SAW, bahawa Yathrib ini ialah secara geografinya kawasan subur, kawasan pertanian, dilitupi dengan lava gunung berapi dan banyak wadi-wadi yang merupakan pengairan di bawah tanah. So sungai dipanggil pengairan zahir, kalau wadi ialah pengairan secara yang tak nampak di bawah. Dan sangat makmur dengan ladang-ladang, iaitu tamar dan juga anggur dan pelbagai juga iaitu hasil bumi di Madinah Al-Munawwarah. Sejak daripada sebelum hijrah lagi, orang-orang Yahudi telah pun migrasi ke Madinah dengan nama sebelum itu ialah Yathrib, dan mereka sudah mendapat informasi daripada kitab-kitab sama ada Injil ataupun Taurat berkenaan dengan ketibaan Nabi akhir zaman. Dan dalam Bible pun dinyatakan bahawa ketibaan Nabi itu di kawasan yang subur dan disebut juga Jabal Sila, walaupun dalam Bible disebut Salah, tetapi yang dimaksudkan ialah Jabal Sila di kota Madinah Al-Munawwarah. Justru pada kurun yang pertama, sejak 112 Masihi, sudah ada migrasi orang-orang Jewish ataupun Yahudi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dengan yang demikian, terdapat pelbagai kumpulan-kumpulan Yahudi yang berada, sama ada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan mereka telah pun bijak untuk mengatur strategi mereka sendiri. So kita sebut juga strategi Yahudi ini, mereka bijak, mereka dapat data, mereka ada fakta, based on fakta dan data inilah mereka telah pun nyusun strategi untuk pugar, untuk bangunkan tanah-tanah di kota Madinah, dan mereka lah yang own banyak kawasan-kawasan pertanian di kota Madinah sebelum Nabi tiba lagi. Itu latar belakang awalnya lah. Okay, So kalau kita tengok di sini, banyak yang berbentuk inilah wadi, dipanggil wakim, wabirah ni ialah merupakan batu-batu hitam, batu-batu hitam. Kalau kita pergi daripada airport pun menuju ke kota Madinah, kita akan nampak batu-batu hitam kesan lava gunung berapi. Kerana gunung berapi yang sudah pun melekat di kota Madinah menyebabkan dia punya kesuburan di tanah Madinah Al-Munawwarah. So Yahudi ini telah pun duduk dan mereka membangunkan sistem pertanian
Dalam masa yang sama, ada Yahudi-Yahudi yang lain lah. Kita sebutkan tadi Nadir, Kainuka, Quraidah kan. Dan ada juga yang bukan sekadar masuk dalam bidang pertanian, mereka sibuk dengan industri emas, perak, dan mereka juga melakukan perniagaan itu. So ini berlaku sebelum daripada orang Arab masuk. So mereka yang dulu masuk, kemudian barulah Aus Khazraj masuk, orang Arab masuk. Jadi bertembunglah dua kumpulan dan dua etnik ini, etnik Arab dan etnik Yahudi sebelum ketibaan Nabi Muhammad SAW. So Arab yang kita kenali sebagai Aus dan Khazraj, Yahudi sebagaimana yang kita sebutkan tadilah, termasuk juga Yahudi Khaybar. Itu juga satu populasi yang besar yang mendominasi kawasan pertanian di Khaybar di kota Madinah. Mereka orang-orang Yahudi ini telah pun dengan kata yang lain menyebabkan kepada situasi yang tidak sihat sebenarnya. Yahudi ini tetap dengan perangai mereka lah, monopoli dan menindas dan zalim. Orang Arab masih kekal dengan budaya dan rasa mereka yang pemurah, suka menerima tetamu, membantu. Tetapi orang Yahudi, mereka terkenal dengan kapitalisme mereka. Letakkan hutang dengan riba yang berganda-ganda dan menjual juga barang-barang dengan harga yang tidak terkawal, dan pasar-pasar mereka monopoli. Persenjataan juga mereka monopoli. So kita boleh nampak so sejak daripada zaman sebelum ketibaan Nabi sudah ada bahaya-bahayanya Yahudi ini di dalam alam sirah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka dipanggil dengan kata yang lain, mereka jual barang-barang pertahanan ataupun persenjataan ini kepada Aus dan Khazraj yang membawa kepada situasi berperang yang tidak berkesudahan. Dan mereka api-apikan pula di antara Aus dan Khazraj dengan diwujudkan episod-episod peperangan selama kurang lebih 200 tahun, dan mereka lah yang sponsorkan senjata. Mungkin sekarang pun boleh nampak macam itulah. So diwujudkan sentimen-sentimen yang berbentuk perbalahan antara negara dan negara, lalu yang mengeluarkan senjata ialah mereka jugalah. So pelajaran daripada sirah yang terdahulu boleh juga menjadi iktibar pada masa sekarang. Tidak cukup dengan membekalkan senjata dalam peperangan, kaum Yahudi turut membekalkan api permusuhan yang menyebabkan mereka mendominasi ekonomi, pertanian, telaga-telaga mereka yang mendominasinya dan meletakkan kos bayaran untuk air, bayaran untuk apa-apa saja barang-barang jualan di kota Madinah ataupun Yathrib suatu masa dahulu dengan kos yang tinggi dan kalau berhutang dengan riba yang sangat-sangat dahsyat. Akhirnya junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah pun lahir pada kurang lebih 570 Masihi dan berhijrah pada 622 Masihi membawa lembaran yang baru di dalam menghadapi kancah krisis ekonomi ini. Dan krisis ekonomi sesudah hijrah Rasulullah SAW bolehlah dibahagikan kepada dua keadaan. Satu, krisis yang berbentuk Ahlul Bait, keluarga junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, dibahagikan kepada krisis yang berbentuk kenegaraan. Cabaran dalam bentuk keluarga, Nabi tidak menjalani dan mengalami suasana kemewahan dalam rumah. Walaupun baginda berhak mendapat peruntukan al-fai yang boleh baginda dapati dan pohon, tetapi baginda tidak pun mendapat keistimewaan itu. Baginda tidak memohon untuk mendapat keistimewaan itu. Bahkan Sayyidina Umar pernah menawarkan untuk dibina bangunan ataupun rumah yang Nabi duduki sekitar Masjid Nabawi, rumah-rumah yang dipanggil hujarat itu dengan rumah yang lebih baik dan selesa, tetapi Rasulullah menolak untuk pelawaan Sayyidina Umar untuk pembinaan rumah-rumah pentadbir ataupun rumah-rumah kerajaan ketika itu. Ini satu sudut pandang Nabi tidak
suka bermewah-mewahan lah. Nah, itu satu sudut lah. Okey. Dan yang disebutkan dalam hadis juga annahu masyabi'a Nabi Muhammad wala al Muhammad min ta'am salasati ayyam tiba'an hatta qubida. Nabi tidak pernah pun mengalami kenyang 3 hari berturut-turut sehinggalah saat kewafatan. Bermula daripada hijrah 10 tahun Nabi duduk di kota Madinah. Kalau hari ini kenyang, besok akan lapar, ataupun kenyang dan besok kenyang, lusa lapar lah. Tak pernahlah tiap-tiap hari kenyang. Tak pernahlah breakfast kenyang, lunch kenyang, dinner pun kenyang, kenyang-kenyang semua. So Nabi tidak pernah mengalami kekenyangan yang berturut-turut untuk 3 hari. Kalau kita kadang-kadang 3 meal tu dah kenyang berturut-turut dah. Junjungan Nabi Muhammad SAW telah pun Allah sebutkan agar tidak melayani isterinya dengan kemewahan. Justru Allah guidekan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinat minkunna ajran azima. Wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu sekiranya mereka mahukan kemewahan duniawi dan perhiasan yang indah, maka akan kuberikan kepada kalian yang cantik-cantik, yang indah-indah, dan aku akan lepaskanlah kalian. Tetapi kalau sekiranya lepaskan kalian, maknanya Allah maknanya suruh Nabi Muhammad lepaskanlah isteri kalau suka kepada kemewahan. Tetapi kalau sekiranya tidak bersetuju dengan kemewahan dan memilih Nabi Muhammad, maka sesungguhnya redha Allah dan redha Rasulullah dan kemewahan di negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal berpanjangan selama-lamanya. Justru Nabi bertanya sendiri kepada salah seorang isteri, kepada Aisyah, wahai Aisyah, dah kutawarkan kepada kamu antara dua, kemewahan ataupun bersama dengan Rasulullah dalam kehidupan yang sederhana, berturutan dan rentetan daripada ayat ini. Maka apakah jawapan Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah berkata, daku lebih rela memilih Allah dan Rasul serta akhirat tanpa ragu-ragu dan tanpa merujuk orang tua aku lagi. Sedangkan Nabi mempersilakan, tanyalah Abu Bakar, tanyalah orang tua terlebih dahulu sama ada nak hidup bermewah-mewahan ataupun tidak. Kerana aku, Rasulullah kata, tidak mempunyai kemewahan. Kalau bersetuju berkahwin denganku bermaksud tidak bersama dengan kemewahan. Okey. Dalam bentuk kenegaraan pula. Ini cabaran dia. Yathrib ini sistem kapitalisme Yahudi. Cuba bayangkanlah Nabi masuk 622 Masihi, 112 Masihi sudah pun Yahudi duduk. Dan Yahudi conquer dah. Dan Yahudi telah pun wujudkan sistem pelbagai, industri, pertanian, perhutangan, perbankan mereka lah berdasarkan konvensional punya perbankan. So dengan yang demikian, sistem yang telah diwujudkan sekian lama di Yathrib, ketika Nabi berhijrah, Nabi akan tukarkan 100% daripada sistem itu. Maka tentulah ia merupakan satu cabaran yang hebat. Ini menunjuk kata bahawa Nabi ialah bukan sekadar berhijrah tetapi juga transformasikan kota Madinah itu. Bukan sekadar berhijrah dengan fizikal tetapi Nabi menghijrahkan kota Madinah itu sendiri. Sebenarnya justru kita boleh melihat bahawa Nabi telah pun melihat situasi ini sejak daripada Bai'ah Aqabah yang kedua lagi. Nabi utuskan Mus'ab bin Umair sebagai guru Al-Quran dan Nabi meminta agar Mus'ab bin Umair ini cuba buat satu bancian, perangkaan. Berapakah bilangan penduduk, bagaimanakah situasi sosial dan situasi ekonomi di kota Madinah. Ini menunjuk kata bahawa penghijrahan itu berjaya bukan sekadar dengan strategi Nabi, tetapi mesyuarat yang telah pun diatur sebelum daripada penghijrahan. Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah yang kedua, diutuskan Mus'ab bin Umair sebagai guru Al-Quran, pendakwah dan same time mengumpulkan data terhadap kota Madinah itu. Bagaimana penduduk dia. So ini strategi Nabi sebelum berhijrah. Nampak bila sampai kepada di kota Madinah, Nabi dah dapat view semua dah. Nabi dapat tahu dah orang Ansar, orang Aus, orang Yahudi macam ni.
Dan akhirnya Yahudi ini terkenal dengan pemboikotan kepada orang Arab. Bahkan ketika Nabi berhijrah, Yahudi berkata kepada orang-orang Aus dan Khazraj, janganlah kamu bagi sumbangan kepada umat Islam. Umat Islam yang datang ini mereka akan meruntuhkan ekonomi, dan usahlah kamu sibuk dengan perjuangan Nabi ini yang tidak ada masa depan dan prospek. Walhal kalau kita bertanya, pasal apa mereka duduk di Madinah? Nak tunggu Nabi Muhammad. Mereka tunggu Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahawa Nabi akhir zaman ini kemungkinan daripada anak Nabi Allah Ibrahim, daripada Nabi Allah Ishak, daripada Israel. Tetapi rupa-rupanya selepas Nabi Yahya dan Nabi Isa bukanlah daripada Israel. Habis dah Israel. So empire kenabian dan kerasulan Israel sudah pun tamat dan berpindah kepada Ismail, Bani Ismail. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya menolak untuk berada di bawah naungan dan ketaatan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Kerana ketakburan mereka, keengkaran mereka, mereka berpaling tadah pula. Mereka yang tahu, mereka berpaling tadah, mereka menolak dan menentang Nabi. Mereka pula membuat propaganda kepada orang-orang Arab di Madinah, jangan sokong Nabi. Sampai begitu sekali. Dahsyatnya orang Yahudi. So, Yahudi terkenal dengan mengapi-apikan perbalahan, peperangan antara Aus dan Khazraj, dipanggil dengan kata yang lain, mengeluarkan senjata-senjata, membekalkan senjata-senjata, mengenakan hutang, riba yang begitu dahsyat, bukan 100%, bahkan mungkin sampai 150% dan 200%. Okey. Lalu Nabi pun melancarkan strategi ini. Inilah strategi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi krisis ekonomi. 8 strategi yang antara yang lain, pengeluaran sumber-sumber asli negara, dasar tidak memberikan pemilikan pribadi kepada seseorang, tidak mengkayakan pribadi tetapi lebih kepada kepentingan negara, galakan untuk meningkatkan sektor pekerjaan, kawalan harga yang adil lagi saksama. Yang berikutnya, sistem agihan hasil negara lebih secara adil, kempen memerangi kemiskinan, merealisasikan perpaduan sosial dan ekonomi antara rakyat Madinah dan mempelbagaikan sumber kekayaan negara. Itu di antara strategi yang diatur oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi menggalakkan, yang pertama kalau dilihat di sini, Nabi menggalakkan pembangunan tanah terbiar. Nabi menggalakkan pembangunan tanah terbiar, iaitu ataupun pembangunan sumber asli negara. Bila melihat kepada tanah-tanah yang kosong dan tidak dibangunkan, Nabi menyarankan, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Mana-mana individu yang dapat menghidupkan tanah yang terbiar dengan menanam dan hasil itu dimakan even oleh burung, oleh manusia lebih-lebih lagi lah, maka dikira sebagai sedekah. Walaupun dilihat pada zahirnya macam isu sedekah saja, tetapi dalam masa yang sama, pahala yang diharapkan dalam masa yang sama ialah pembangunan tanah terbiar itu telah pun berlangsung sejak daripada di dunia ini lagi. Di akhirat dapat pahala, di dunia akan dapat juga hasil mahsulnya. Dengan itu kita boleh melihat bahawa dasar kerajaan Nabi Muhammad SAW ialah membangunkan tanah-tanah yang terbiar, mengeluarkan hasil mahsul bumi itu agar jangan dibiarkan kosong. Okey. Berikutnya Nabi menyebutkan lagi dalam hadis, man ahya ardan maitatan falahu. Sesiapa yang menghidupkan tanah terbiar maka dialah memilikinya. So di Malaysia pun ada sistem begitu sebenarnya. Sistem kalau kita tengok orang-orang lama di Selangor membangunkan tanah terbiar, membangunkan dusun-dusun. Kalau kawasan-kawasan dulu-dululah atuk-atuk kita, memang mereka lah yang memugar tanah, tanam kelapa sawit dan akhirnya mereka boleh memiliki tanah itu. Okey. Baginda Nabi Muhammad SAW juga akhirnya membenarkan Yahudi Khaybar setelah perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Kalah orang Yahudi, tetapi mereka minta agar mereka tidak diusir. Mereka punya rasionalnya, mereka kata, jangan usir kami. Kalau kami diusir,
bagaimana nak membangunkan tanah itu, kerana mereka lebih arif, mereka tahu teknologi pembangunan pertanian yang paling terbaik. Nabi meluluskan permohonan orang Yahudi dengan mengambil kira alasan itu alasan yang muktabar, alasan yang betul. Maka Nabi maknanya memiliki dengan harta ghanimah, harta orang Yahudi, same time orang Yahudi menjadi pekerja kepada negara Islam ketika itu. Dengan yang demikian, ini menunjuk kata bahawa dalam masa yang sama, kita boleh menggunakan kepakaran luar untuk pembangunan teknologi pertanian daripada Thailand, daripada mana-manalah untuk membangunkan sistem pertanian, kerana Nabi juga menerima sistem ataupun teknologi moden daripada bangsa yang lain untuk pembangunan pertanian di kota Madinah. Nabi kata juga macam kita sebutkan tadi lah, man ahya ardan maitatan fahiyalahu, siapa yang menghidupkan tanah terbiar maka dia berhak memilikinya. Di Ampang ataupun di Pandai Indah ada satu hamba Allah ni, dia tanam tepi sungai kawasan Majlis Pembenaran Ampang Jaya, dan dibenarkanlah secara macam taklah bertulis, tetapi dibenarkan sebab tanah tu memang tanah kosong terbiar, tak ada siapa buat. Dia tanam-tanam dan akhirnya dapat juga hasil untuk dimanfaatkan. Kadang-kadang tanah-tanah pesaka, tanah-tanah terbiar, belukar, tanah-tanah yang dibeli kadang-kadang tak dibangunkan, dan itu kerugian. So waktu COVID-19 yang masih kita hadapi sekarang, pembangunan tanah terbiar harus dilakukan. Di USIM alhamdulillah ada pelbagai projek nenas, ada melon dan seumpamanya, maka itu satu usaha yang baiklah untuk pembangunan tanah-tanah yang terbiar untuk kita dapat manfaat. Apatah lagi dengan harga sayur hari ini pun naik berganda, 80%, ada 100%, pada 150% pun ada. Harga yang mengejutkan kita hari ini punya price kan. Kemudian Nabi SAW menggalakkan, kalaupun tak dibangunkan, sewakan. Jangan engkau biarkan tanah itu tak dibangunkan. Ataupun janganlah jual kepada orang yang lain. Nabi kata, man kana lahu ard, maka siapa yang ada tanah, tanam. Kalau dia tidak tanam, bagikan sewa. Kalaupun dia tak nak sewakan, maka janganlah engkau jual kepada orang lain. Mesti kena pegang harta itu. Itu dasar Nabi. Dasar Nabi juga, Nabi tidak suka kepada memberikan pemilikan kepada pihak-pihak peribadi tertentu untuk tanah-tanah yang ada kepentingan umum, seperti untuk buat masjid, untuk buat jalan raya ke, untuk ada hasil-hasil seperti kita di Malaysia ni, mungkin timah ke, mungkin emas ke, mungkin apa-apalah bahan galian kan. Jadi kalau zaman Nabi ada tanah di Kota Madinah tu ada sumber garam contohnya. Maka Nabi tidak membenarkan dimiliki oleh seseorang individu. Bahkan Nabi akhirnya membenarkan untuk ataupun dengan kata yang lain memberikan pemilikan itu dalam bentuk kemaslahatan umum. Abiad bin Hammal telah pun memohon untuk ambil satu tanah. Akhirnya Nabi tidak membenarkan kerana tanah tersebut ada sumber garam dan lebih baik sumber tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan negara. Ada kawasan yang merupakan kawasan sumber kayu sugi, maka akhirnya tidak dibenarkan untuk dimiliki ataupun diberikan pemilikan kepada peribadi tertentu. Ini menunjuk kata bahawa dasar kerajaan lebih kepada mengambil kira keuntungan pihak pemerintah untuk diagihkan secara saksama kepada rakyat sekaliannya. Ini seorang sahabat ni lah yang cerita hadis ni. Abiad bin Hammal telah pun menuntut agar diberikan pemilikan satu kawasan tanah. Nabi pun hampir sudah memberikan kepadanya, tetapi telah pun diadukan oleh Aqra' bin Habis bahawa tanah itu ada sumber garam. Akhirnya Rasulullah menarik balik daripada memberikan pemilikan itu kepada pemilikan individu. Kadang-kadang kekayaan individu yang tidak menguntungkan pemerintah dan memberi masalah kepada rakyat pun rugi juga. Kecuali lah kalau hamba Allah tu jadi pemurah kan. Bagi tender, bagi projek, dia membantu rakyat, membantu kerajaan, lagi baguslah. Tapi yang masalahnya dia keuntungan berbentuk peribadi. Okay. Juga Nabi SAW menggalakkan sektor wakaf telaga dalam keadaan menghadapi krisis air.
telaga-telaga di kota Madinah semuanya own dan dimonopoli oleh Yahudi. Bi'ru Anna, Bi'ru Aris, Bi'ru Rumah, Bi'ru Zirwan, Bi'ru Hijr, Bi'ru Jaram, Khitamah, Adid, A'waf. Semua ini telaga sebenarnya. Telaga dengan kata yang lain sumber air yang hebat, yang banyak. Kalau di Madinah ini dia punya kawasan pertaniannya semua akan berbentuk pengairan bawah tanah dan diairkan kepada tanaman kebun. Dan Nabi SAW melihat keadaan ini, monopoli oleh Yahudi ini berbahaya. Lalu Nabi pun menawarkan, sesiapa yang dapat membeli mana-mana telaga, seperti telaga Bi'r Rumah, Allah ampunkan dosanya. Menantu Nabi Muhammad, Osman bin Affan, akhirnya membelinya dan memberikan sedekah kepada sekalian rakyat jelata. Sama sekarang pun boleh kita laksanakan dan aplikasikan. Siapa yang mampu bayar bil elektrik di pusat Islam, bayar, tolong bayar sikit. Siapa yang mampu bayar di masjid ini, bayar bil elektrik. Bil elektrik itu ialah gantian kepada telaga. Dan kita boleh memberi bantuan kepada surau dan masjid yang kekurangan dana sekarang ini disebabkan COVID-19. 2 tahun tabungan kurang, masjid tak ada orang, ketika Jumaat pun kurang, maka menyebabkan kadang-kadang ada kuliah-kuliah yang masih belum beroperasi sepenuhnya kerana tabungannya sangat-sangat kurang. Galakkan meningkatkan sektor pekerjaan dan pembinaan modal insan. Itu juga Nabi galakkan. Nabi mengatakan, man amsa kalan min amaliyadi amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang balik pulang dalam keadaan yang penat, hasil bekerja tangannya, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Nabi kata juga bahawa tidak ada orang yang makan hasil daripada kerja tangannya yang lebih mulia, ataupun tidak ada orang yang makan hasil usaha yang lebih mulia daripada hasil tangannya sendiri. Sedangkan Nabi Allah Daud itu makan daripada kerja tangannya sendiri. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun menggalakkan hasil-hasil kraft tangan di kota Madinah. Buat bakul, buat cangkul dan pelbagai sektor-sektor kraft tangan itu digalakkan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Umar marah orang yang duduk iktikaf lama-lama kat masjid. Keluar kalian daripada masjid. Sesungguhnya Allah tidak turunkan daripada langit dinar dan dirham. Sedangkan kalau Allah sebutkan fas'au ila dzikrillah wa darul bai' sampai kepada bila selesai solat fantashiru fil ard, maka dah habis sembahyang, keluarlah. Jangan duduk iktikaf lama-lama lagi. Ini menunjuk kata bahawa pekerjaan dan pencarian rezeki ialah merupakan sesuatu yang digalakkan dalam Islam. Walaupun ibadat kepada Allah itu penting. Kawalan harga yang adil. Larangan untuk memonopoli dan sorokkan barangan. Itu sistem yang Nabi amalkan. Sesiapa yang sorok barang 40 hari dengan tujuan turun harga sekarang, rugi kalau jual. Ditunggu sampai naik harga sayur baru dia nak jual. Ditunggu harga spare part kereta nak naik bulan depan, maka baru dia nak jual. Maka Nabi kata, aku berlepas daripada faqad bari'a minallah wa bari'allah minhu. Sesungguhnya dia telah berlepas daripada Allah dan Allah juga berlepas diri daripadanya. Maknanya Allah tidak bersama dengan orang yang melakukan penindasan ini. Okey. Nabi SAW juga melaksanakan sistem yang dipanggil sebagai keadilan ataupun sistem agihan yang adil. Dengan yang demikian, kepada orang muhajirin dalam piagam yang telah diletakkan, ada bahagian yang dikira sebagai bantuan kepada orang-orang muhajirin. Dengan kata yang lain, macam bahasa sekarang ni, allowance lah. Allowance. Dalam piagam dan perjanjian dengan orang Madinah itu ada bahagian iaitu memberikan bantuan kepada orang muhajirin. Bahkan Nabi membina Masjid Nabawi di bahagian anjung dia tu ada untuk ahli suffah. Ahli suffah ni kurang lebih sampai 80 ataupun 100 orang. Berbumbungkan dengan bumbung yang berada di anjung Masjid Nabawi. Dan mereka pada setiap hari dibantu oleh orang-orang Ansar bagi makanan dan Nabi agih-agihkan kepada orang muhajirin. Sebab mereka belum ada rumah. Sedangkan Nabi 7 bulan pun duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini menunjuk kata bahawa satu sistem yang adil lagi saksama dibuat oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kempen memerangi kemiskinan, kafarah zihar, kafarah bersama di siang hari dengan isteri, akhirnya dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin. Ini menunjuk kata bahawa penalti dalam Islam ialah dalam bentuk membasmi kemiskinan. Dia tidak menguntungkan
pihak tertentu bahkan membantu juga kaum-kaum yang lemah. Dan Nabi membenteras kemiskinan. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran sesiapa meminta-minta, sebenarnya dia telah pun meminta-minta api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang paling dianggap menarik dan jarang disebut juga ialah Nabi lah yang paling awal membuka pasar di kota Madinah. Sebelum itu memang ada pasar Yahudi, tetapi akhirnya Nabi telah memulakan pasar untuk umat Islam. Di bahagian barat di kota Madinah Al-Munawwarah ataupun di Masjid Nabawi, dan Nabi mengatakan ni'ma suqukum fala yuntaqat wala yudrabanna alaihi kharaj. Sebaik-baik pasar ialah pasar orang Islam, dan janganlah kamu melakukan perkara yang bertentangan dengan pensyaratan dan persepakatan, dan janganlah diletakkan cukai yang berat. Jadi pada apa yang Nabi sasarkan dalam pembinaan pasar untuk umat Islam ini, kebebasan perniagaan tanpa sekatan, tanpa mengenakan cukai yang menyebabkan sewaan yang melampau dan akhirnya melambungkan harga pasaran, dan mengharamkan monopoli barang, sorok barang, dan mengharamkan juga penipuan dan riba seperti alung dan seumpamanya. Ini yang Nabi lakukan. Termasuk juga Nabi telah pun dalam siri peperangan dengan Yahudi berjaya mendapat harta rampasan, tetapi Nabi dalam masa yang sama meminta agar orang Ansar beralah dan bagikan juga harta rampasan dengan melebihkan kepada orang-orang Muhajirin. Dan perkara itu dipersetujui dengan mesyuarat dan persepakatan yang mana orang Ansar rela untuk memberikan bahagian mereka kepada orang Muhajirin. Ini ialah satu persepakatan yang baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-8 ini lebih kurang sama jugalah, di mana ekonomi Nabi di Madinah ataupun umat Islam lebih baik pada akhir-akhir pemerintahan junjungan Nabi Muhammad di kota Madinah. Maka sejak daripada siri peperangan dengan orang-orang Yahudi dan mereka telah diusir keluar daripada Madinah, menyebabkan banyak hasil mahsul daripada kekayaan Yahudi dapat dimonopoli dan dipegang oleh negara Islam. Dalam penutup yang saya ingin sampaikan, menangani COVID-19, bolehlah kita mengatakan bahawa sebagaimana Nabi menjadikan pusat sehenti masjid itu sebagai pusat khidmat masyarakat dengan mengadakan bahagian sufah anjung untuk orang-orang yang susah, maka kita boleh wujudkan bukan sekadar dalam bentuk anjung lah, tetapi mungkin dalam bentuk gobok, lemari yang mengumpulkan barangan-barangan bantuan kepada orang yang susah. Dengan syarat orang yang susah pun ambil satu cukuplah, jangan ambil sampai satu. Almari itu kadang-kadang dia puluhan sampai ambil 2-3 bungkus kan, itu pun satu juga. Masjid juga ialah merupakan tempat sumber maklumat dan ilmu pengetahuan, pusat rawatan kepada orang-orang yang sakit pada zaman Rasulullah SAW, dan juga pusat bantuan dan agihan. Perlu juga diperkasakan bantuan-bantuan seperti zakat kepada asnaf yang memerlukan, wakaf dan pelbagai lagi lah untuk diperkasakan sistem bantuan kepada orang-orang yang susah di dalam menangani COVID-19 sekarang ini. Mungkin dengan kata yang lain, tahun mendatang mungkin kita menghadapi cabaran yang mendatang pula, moratorium pula akan ditamatkan dan dikatakan ia juga satu keadaan yang sukar, dan moga-moga dengan ada institusi masjid di dalam komuniti umat Islam, ia sebagai pusat rujukan kepada komuniti umat Islam menangani COVID-19 ini, dan dalam masa yang sama memberi sumbangan dalam bentuk material dan juga memberi motivasi dalam bentuk spiritual agar tidak ada di kalangan kes-kes umat Islam yang bercerai-berai, mengamuk dan beremosi, bunuh diri dan seumpamanya. Itulah yang sewajarnya dilakukan dalam kita menghadapi ekonomi, cabaran, krisis, dan bagaimanakah untuk dijadikan kes COVID-19 ini sebagai sampel menghadapi krisis ekonomi, berpandukan iktibar daripada sirah junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira itulah sekadar ringkaslah yang boleh dapat saya sharekan dengan para hadirat sekalian. Semoga
kita dapat manfaat daripada suri teladan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan kepada Dr. Farah untuk apa sesi pertanyaan dan seumpamanya. Silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Dr. Nizamuddin Zakaria. Jadi kita ada lebih kurang 13 minit berbaki. Saya buka kepada satu ataupun dua soalan daripada para pendengar dan penonton semua. Mungkin boleh onkan mic ataupun boleh juga masukkan soalan dalam bahagian chat. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas perkongsian yang menarik. So, soalan saya ringkas saja. Pada pandangan doktor lah, mana satu agaknya dalam strategi itu yang masih applicable pada masa sekarang ni, dengan keadaan ekonomi negara kita, dengan pandemik yang kita hadapi, ramai yang kehilangan kerja dan sebagainya. Terima kasih Doktor. Terus saya menjawab dulu yang pertama kan, soalan yang pertama. Bagi pandangan saya daripada banyak strategi yang kita senaraikan tadi, antara yang terbaik untuk kita laksanakan ialah projek untuk pembangunan tanah-tanah terbiar. Dan itu sebenarnya kalau dapat paling kurang di rumah kita, kadang-kadang dalam sudut-sudut yang terhad, kalau kita pasukan dan tanahkan dan letakkan pokok-pokok. Dan alhamdulillah saya pun berjaya jugalah tanam banyak juga pokok sepanjang PKP ni. Dan alhamdulillah pokok-pokok ulam-ulaman, pokok pandan, pokok ulam-ulam yang raja pun ada, dan alhamdulillah tepi rumah saya ada pokok kari yang besar dan pokok kelapa yang ada dekat-dekat 70-80 biji juga. Dan alhamdulillah sikit sebanyak saya fikir paling-paling untuk isi keluarga tu memang dapat mengurangkan belanja pula. Mengurangkan belanja untuk harian. Dan kalau dapat kita yang dalam konteks komuniti yang lebih besar, peringkat universiti contohnya, alhamdulillah Tuanku Chancellor sebut dalam convocation sidang pertama semalam, mengucapkan tahniah kepada fakulti alam bina yang menggunakan apps yang baru dalam teknologi pertanian, dan alhamdulillah USIM juga telah berjaya memasarkan dia punya projek-projek hasil tani nanas dan seumpamanya, melon dan seumpamanya, dan alhamdulillah itu saya rasa antara yang paling terbaik lah yang boleh kita lakukan di peringkat negeri ataupun peringkat yang kecil pun boleh juga dimanfaatkan. Di samping itu, kalau Nabi dalam sektor keluarga, Nabi mengamalkan cara hidup yang sederhana lah. Nabi tidak pernah menghadapi hidup yang senang lenang, bahkan pinggan mangkuk Nabi Muhammad pun tidak disebutkan sebagai pinggan-pinggan yang bermewah-mewahan. Itu di antara yang menunjuk kata betapa hidup yang tidak bermewah dan hidupkan tanah-tanah yang terbiar. Saya rasa itu salah satu daripada cara yang boleh kita lakukanlah dalam konteks zaman sekarang. Dan pentingnya juga sistem bantu-membantu di komuniti dengan masjid itu sebagai pusat untuk rujukan kepada masyarakat taman. Kadang-kadang maaf cakaplah, kadang-kadang kita tak tahu bahawa jiran kita itu dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan yang tidak diberikan bantuan. Even kadang-kadang rupa-rupanya dah ada kes berlaku meninggal dalam rumah dah. Dan itu amat ya kita terkilan dan sedih jugalah kalau tidak ada pusat sehenti yang menjadi rujukan kepada komuniti dan
perhubungan dalam bentuk WhatsApp group dan seumpamanya perlu diperkasakan untuk memberi prihatin dan juga menyantuni sekalian warga pada karya-karya tertentu melalui masjid-masjidnya. Alhamdulillah lah, kat taman saya, Taman Nizora, dan goboknya tu tak pernah stop lagi lah. Saya rasa tempat para hadirin, pada ahli-ahli semua pun sama jugalah. Alhamdulillah wujud gobok-gobok lemari-lemari di surau masing-masing. Dan alhamdulillah memang setiap taman pun macam tempat saya, Taman Nizora ni, kurang lebih 40% ada yang asnaf. Dan kalau tidak ditanya Tuan Pengerusi pun tak ambil hal, dipanggil tak mengambil endah bab-bab masjid dan pengurusan surau ni. Ini adalah satu benda yang berbahaya jugalah, menyebabkan pincang iaitu kumpulan-kumpulan asnaf ni. Jadi kita kumpulan asnaf ni kumpulan yang perlu kita santuni di masa hadapi COVID-19 ini dalam komuniti melalui masjid-masjid, insya-Allah. Okey, terima kasih Doktor. Ada soalan lagi daripada Assalamualaikum Ustaz. Participant, okey. Pun Dr. Anita, silakan. Okey. Ustaz, saya nak tanya, kalau dekat kawasan perumahan, so dia ada kawasan padang ataupun green area. Jadi kalau kita tanam pokok dekat situ, boleh ke Ustaz? Itu kira bukan tanah persendirian lah, tapi lebih kepada tanah awam macam tu. Sebab ada kawasan tu macam green area dan lepas tu boleh ditanam. Boleh ke Ustaz? Macam tu. Kita niat wakaf. Oh ya. Andai kalau sekiranya di bawah Majlis Perbandaran dan ataupun di bawah developer yang tertentu, saya rasa sekiranya pihak Jawatan Kuasa Penduduk yang ada pengerusinya mengajukan permohonan untuk kawasan padang tertentu itu dibangunkan tanaman-tanaman, saya rasa tidak ada hal kisah dalam benda-benda itu. Ada juga kawasan di majlis-majlis pembandaran tertentu yang mana tanah-tanah yang terbiar itu ialah tanah-tanah reserve yang memang kosong betul, dan kadang-kadang tanah itu jarang orang bangunkan disebabkan dia dekat dengan sungai sangat ataupun dekat dengan tiang-tiang elektrik. Dan bila kawasan dekat dengan kawasan elektrik yang berbahaya untuk didiami oleh penduduk, akhirnya kalau kita refer kepada majlis daerah pun, kadang-kadang mereka mengizinkan. Walaupun tidak ada hitam putih, takut nanti orang banyak sangat menghidupkan tanah begitu. Tetapi kadang-kadang bila berlaku pembangunan di kawasan itu diizinkan. Dan alhamdulillah saya nampak perkara itu kalau diguna pakai untuk wakafan itu lebih bagus lagi lah. Macam Prof. Anita beritahu tadi, kalau dapat digunakan bukan untuk kepentingan peribadi, sedangkan yang berlaku di Ampang tu, itu seorang personal yang bangunkan tanah tepian sungai di Pandan Indah dan pulangannya 4,000 sebulan. Orang Melayu kita, dia ceritakan. Tapi Majlis Pembandaran Ampang Jaya benarkan sebab dalam kes itu dia tanah tu memang orang tak buat apa-apa pun. Dia tanamlah, betik, tanam pokok cabai, tanam pokok serai dan dia dapat jual pula. Tetapi saya nampak kalau kita gunakan untuk kemaslahatan umum lebih bagus. Kalau ada perumahan yang ada tanah padang yang luas ataupun kekosongan tanah yang belum diwujudkan apa-apa, cadang nak buat dewan, cadang nak buat surau, belum apa-apa naik pun. So daripada tanah itu terbiar, baik bangunkan. Saya rasa boleh digunakan untuk manfaat umum. Kalau kita rujuk Majlis Agama Islam sekarang ni, mana-mana kita buat kajian, tanah-tanah pusaka yang terbiar, ya Allah, sangat-sangat banyak. Dahlah tak dibangunkan, kemudian kadang-kadang tak diagihkan, belum selesai pengagihan harta paraid pun ada juga. Ataupun bila dah diagihkan, belum dibangunkan pun banyak juga. Kalaulah sektor pembangunan tanah terbiar, harta paraid, harta pusaka ni dibangunkan oleh setiap majlis-majlis agama Islam, MAIN ni, seluruh Malaysia, itu pun dah cover banyak dah sebenarnya. Kalaulah Jabatan Agama Islam ataupun Menteri Agama contohnya di Malaysia ambil action, cuba ambil satu isu yang sekarang ni harta pusaka di seluruh Malaysia
hendaklah Jabatan Agama Islam atau Majlis-Majlis Agama Islam seluruh negeri ambil prihatin untuk bangunkan, kempen membangunkan tanah terbiar, tanam apa-apa dan provide sayur-sayuran untuk seluruh warga negara Malaysia. Alhamdulillah isu tanah, isu sayur yang naik harga hari ini tak akan menjadi isu sangat. Tapi itulah sayangnya tu. Saya rasa tanah terbiar itu salah satu benda yang sangat-sangat yang boleh dipraktik dan boleh kita apply pada zaman sekarang antaranya oleh majlis-majlis agama Islam. Ya. Okey, terima kasih banyak pada Dr. Nizamuddin. Saya rasa memang betul lah ya, benar apa yang dikatakan oleh doktor tadi. Maknanya ialah pandemik ni kita katakan sebagai satu musibah lah ya, tetapi kita boleh dapat menerima beberapa, kita dapat merasai beberapa hikmah juga sebenarnya. Kita menjadi lebih peka kepada orang keliling kita, kita belajar untuk membantu, kita juga menjadi lebih kreatif kan, dan kita cuba untuk memanfaatkan apa yang kita ada, masa yang kita ada, sumber-sumber yang kita ada. Jadi mungkin kita boleh lihat juga dari sudut pandang yang positif jugalah menghadapi krisis yang sekarang ini kan. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Pusat Pengajian Teras saya ucapkan kepada Dr. Nizamuddin Zakaria di atas perkongsian ilmu ya, yang amat bermanfaat ini. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah daripada majlis ini. Dengan itu kita akhiri majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.